yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu tahun iman, maju berkat sejahtera. Maju terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan beri agar aku patah thayyibah, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita meneruskan talaqi online mingguan kita pada malam ini pada siri yang ke-31 pada malam ini. Jadi sebelum kita mulakan daurah ataupun talaqi kita pada malam ini, saya nak minta kepada semua yang join pada malam ni untuk sama-sama kita share. Mudah-mudahan dengan kita share ni orang lain juga dapat manfaat, insya-Allah. InsyaAllah. Tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan talaqi online kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis Ustaz Mang hafizahullah subhanahu wa ta'ala, pihak penganjur. Okey tak? Okey suara okey dah. Min cari tu Mi power bank dia, power bank. Nak bateri tak ada pula. Ada apa tu? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya fa in 'abarahu fa in kanat mubtada'atan mumayyizatan bi an tara qawiyan wa dha'ifan فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر. Jadi kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan darah haid. Yang mana kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala bahawasanya seorang perempuan apabila dia melihat sekurang-kurang haid, iaitu sehari semalam, ketika umur dia cukup dah umur haid, yang mana darah tersebut tidak melepasi sebanyak-banyak haid, tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, maka kesemua darah tersebut adalah darah haid. Kena buat apa ni kau ada sini. Ya, okay. Baik. Okey tak? Gambar okey? Okey tak? Ana tukar sikit ni. Boleh? Boleh? Biarlah kok paling besar. Saya tak apa, yang penting gambar okey. Suara okey? Jadi apa yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala adalah apabila seorang perempuan melihat darah ketika telah mencapai usia haid, yang mana darah tersebut cukup sehari semalam dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, maka kesemua darah tersebut adalah darah haid. Okey, jelas. Lalu tu kata Imam Nawawi fa in 'abarahu, maka jika melepasi, melintasi darah tersebut, kembali kepada sebanyak-banyak haid. Darah tersebut melepasi sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak haid berapa hari? 15 hari, 15 malam. Maksudnya melepasi sebanyak-banyak haid, maksudnya hari yang ke-16 masih lagi ada. Hari yang ke-16 masih lagi ada. Maka katanya fa in kanat mubtada'atan, maka adanya padanya perincian. Maka jika adalah perempuan itu mubtada'ah, perempuan yang kali pertama datang haid, ulama fiqh dia baca mubtada'ah, dia tidak baca mubtadi'ah, dia baca kan mubtada'ah. Kalau sekiranya dia adalah kali pertama datang haid, mumayyizatan, lepas tu dapat membezakan sifat darah. Perkataan mumayyizah maksudnya dia melihat darah datang lebih daripada satu sifat, 2 sifat, 3 sifat. Okey, itu makna mumayyizah. Lagu mana mumayyizah? Di antara qawiyan wa dha'ifah, dengan bahawa dia melihat darah yang kuat dan darah yang lemah. Maksudnya ada berapa sifat? 2. Maka jawab bagi in 'abara fadh-dha'ifu istihadatun wal qawiyyu haidun. Maka darah yang lemah itu adalah istihadah, manakala darah yang kuat itu adalah darah haid. Okey, jelas. Benda yang ingin disampaikan oleh pengarang kita adalah, apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kita adalah, kalau sekiranya darah perempuan keluar melepasi 15 hari,
melepasi 15 hari. Maka di situ barulah perempuan mengetahui dia mempunyai darah istihadah. Jadi sebelum daripada melepasi 15 hari, dia tahu tak dia mempunyai darah istihadah? Tidak. Kerana kesemua darah yang berada dalam tempoh 15 hari, kalau cukup sehari semalam, tak lebih daripada 15 hari 15 malam, walaupun warna bermacam-macam warna, berbeza warna, datang di atas berapa sifat sekalipun, berbeza dengan adat sebelum daripada ni, tak kira lah, semuanya hit belaka. Okey, boleh faham? Semuanya hit belaka. Bilakah perempuan ini mengetahui dia mempunyai darah istihadah? Ketika darah melepasi 15 hari. Sebab tu dia kata fa'in abarahu, abara akthar al-haidhi. Abara ad-damu akthar al-haidhi. Okey, boleh faham? Faham? Fa'in abarahu ay fa'in jawaza ad-damu akthar al-haidhi, yani 15 yawman wa laylah. Lepas daripada 15 hari, maka situ baru dia tahu mempunyai darah istihadah. Maka golongan ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya dia di kali pertama datang haid, yang keduanya dia pernah datang haid dah sebelum daripada ni. Hak yang datang haid, hak yang kali pertama datang haid terbagi kepada dua pula. Yang pertamanya dia dapat membezakan sifat darah, maksudnya dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat. Yang keduanya adalah dia tidak dapat membezakan sifat darah, maksudnya dia melihat darah bukan lebih daripada satu sifat. Okay, boleh berapa dah situ? Dua. Begitu juga mu'tadah ada kala dia melihat darah saat itu ada darah yang kuat dan ada darah yang lemah. Tu dia panggil dia dapat membezakan sifat darah. Sebab darah keluar lebih daripada satu sifat. Yang keduanya dia tidak dapat membezakan sifat darah. Berapa dah semua sekali? 4. Perempuan kali pertama datang haid, dia dapat membezakan sifat darah sebab darah keluar lebih daripada satu sifat. Yang keduanya, perempuan yang kali pertama datang haid, dia tidak dapat membezakan sifat darah kerana darah bukanlah di atas lebih daripada satu sifat, hanya satu sifat, ataupun lebih daripada satu sifat tapi tak cukup syarat. Nanti kita akan bincang. Yang ketiganya adalah perempuan yang pernah dah datang haid sebelum daripada ni, yang mana dia melihat bahawasanya darah saat itu lebih daripada satu sifat, okey, dia dapat membezakan sifat darah. Yang keempatnya, dia pernah dah datang haid sebelum daripada ni, dia tidak dapat membezakan sifat darah. Okey, boleh faham? Faham lagi tak? Maksudnya darah datang di atas satu sifat. Hak yang kita kata pak ni, kena ingat pak ni hanya khusus kepada perempuan yang darah keluar lebih daripada 15 hari. Kita tak mau cerita hak yang tak lebih daripada 15 hari. Sebab kita cerita dah, hak tak lebih daripada 15 hari, hak yang kita bincang dah sebelum daripada ni. Malam-malam yang kita bincang dah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sinnil haidhi aqallahu wa lam ya'bur aktharahu fa kulluhu haid. Kita tak mau cerita. Sebab tu tak mau cerita lepas dah. Hak ni kita kena ingat, kita cerita bagi kepada pak ni hak lebih daripada 15 hari. Sebab ada ke orang dia tanya kita, orang puan tu datang 10 hari, 5 hari hitang, lepas tu 5 hari merah. Kita nak cerita hak 5 hari hitang, 5 hari merah, kalau lebih daripada 15 hari, hukum ni haid belaka. Kita tak mau cari cerita terlepas dah. Ra'at li sinnil haidhi aqallahu wa lam ya'bur aktharahu fa kulluhu haidun, kata Imam Nawawi. Okey, hak tu selesai dah. Hak yang kita dah cerita pak ni mana? Hak lebih daripada 15 hari. Hak tu kita nak cerita. Kalau tak lebih daripada 15 hari, mungkin kali pertama ke pernah beradat ke, sama dengan adat sebelum ni ke, berbeza ke, kurang ke, lebih ke, kita tak mau cari. Hak tu selesai dah. Okey, jelas. Tu kita kena faham asas. Kena semangat sikit. Belajar ni kena semangat sikit. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata dia, hak lebih ada berapa tadi? Ada 4. Ana ulang balik. Yang pertamanya, kali pertama keluar darah. Sebelum ni tak pernah keluar darah. Umur dia 13. Baru kali pertama keluar darah. Tapi keluar melebihi 15 hari. Maka ada kala dia melihat darah tu datang di atas satu sifat. Kadang-kadang dia melihat darah datang di atas 2 sifat. Kalau dia melihat darah datang di atas satu sifat daripada hari yang pertama sampai ke hari yang ke-16, satu sifat sahaja, maka nama dia adalah perempuan yang tidak dapat membezakan sifat darah. Kalau dia melihat darah datang lebih daripada satu sifat, ada sifat kuat, ada sifat lemah, jadi bermakna dia adalah perempuan yang dapat membezakan sifat darah. Ada berapa situ?
Dua, perempuan yang kali pertama datang darah, dia tidak dapat membezakan sifat darah. Yang keduanya kali pertama datang darah, dia dapat membezakan sifat darah. Yang ketiganya perempuan yang pernah dah datang darah sebelum ni. Maksudnya sebelum ni tak ada masalah. Sebelum ni beres je. Sebelum ni. Tapi hak ni bulan ni buana sikit warna buana sikit dapat bahan ikan bawal barak sangat tak. Jadi buana lalu darah tak. Contoh. Ni bulan ni tak. Ada masalah. Hari ke 16 tubik lagi. Ni. Maka sama juga pembahagian dia. Dia dapat membezakan sifat darah dan tidak dapat membezakan sifat darah. Maksud tidak dapat membezakan sifat darah adalah dia melihat darah di atas satu sifat sahaja. Daripada hari pertama sehingga hari yang ke-16. Ataupun dia melihat darah lebih daripada satu sifat tetapi tidak cukup syarat. Yang keduanya adalah, empatnya adalah dia bukan kali pertama datang darah. Pernah dah datang darah sebelum daripada ni. Dan kali ini dia dapat membezakan sifat darah. Okey, hak yang dapat membezakan sifat darah ni, dia terbagi kepada 3 pula. Ni hak yang keempat ni, kategori yang keempat ni, dia terbagi kepada 3. Yang pertamanya adalah dia dia dapat membezakan sifat bukan. Hak yang tidak dapat membezakan sifat darah, bukan hak yang dapat membezakan, hak yang tidak dapat membezakan sifat darah. Hak yang perempuan yang pernah dah datang haid sebelum daripada ni, tetapi darah dia kali ni keluar lebih daripada 15 hari dan dia melihat darah datang di atas satu sifat. Hak ni dia terbagi kepada 3. Yang pertamanya dia ingat kadar dan waktu adat dia sebelum daripada ni. Kadar berapa bilangan adat dia sebelum daripada ni dia ingat. Waktu awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan ke dia ingat. Mari bila sebelum ni. Yang pertama. Yang pertama kan. Yang dia ingat. Yang keduanya dia ingat belaka. Pasal ni ingat adat, kadar dan waktu. Dah ingat belaka. Dah ingat sebelum daripada ni berapa hari, mari awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan dah ingat belaka. Berapa dah? 5. Yang keenam, ingat kadar sahaja. Berapa hari ingat, waktu dah ingat. Yang ketujuh, ingat waktu sahaja. Tahulah awal bulan, tapi berapa hari dah ingat. Okey, boleh faham? Jadi hak yang ketiga ni, hak yang keempat ni, sebenarnya dia ada 4 bahagian dia. Ada hak yang ingat belaka dua-dua. Ada hak yang dah ingat belaka, ingat salah satu. Ingat kadar saja ataupun ingat waktu saja. Semua sekali jadi ada berapa? Ada 7. Ini 7 ni adalah 7 kategori perempuan mustahadah. Baik, jangan mudah orang puang. Kalau orang puang kalau keluar darah lebih daripada 15 hari, 15 malam haid, hari ke-16 istihadah. Mudahnya dia. Mudah. Mu ambil mana muka bawa lagu tu? Mu ambil mana? Mu dengar daripada siapa? Mu ambil gitu tak kena gitu. Baik, tak kena gitu, bukan gitu cara dia. Tak betul gitu. Dah hukum dia mana? Tu tak betul, hukum dia mana? Hukum dia gini. Orang puang tu dia kemungkinan salah satu daripada 7 kategori hak yang kita sebut tadi. Maka kita kena pastikan dia duduk dalam kategori mana sebab hukum dia berbeza. Okay, boleh faham kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masalah melepasi 15 hari, dia berbeza dengan perhati molek. Berbeza dengan masalah darah berhenti sebelum hari yang ke-16. Darah berhenti dah. Pasal ni melepasi. Dia berbeza dengan darah berhenti sebelum hari yang ke-16. Contoh dia datang darah 14 hari setengah. Lepas daripada tu berhenti sekejap. Sebelum hari ke-16 berhenti. Hari ke-16 tubik mula darah. Ataupun hari ke-17 tubik mula darah. Ataupun hari ke-18 tubik mula darah. Masalah ni lain. Masalah ni perempuan ni haid dia 14 hari setengah. Okey, boleh faham? Sebab 14 hari setengah tidak lebih daripada 15 hari dan lebih daripada sehari semalam tu. Cukup sehari semalam. Manakala lepas daripada 14 hari setengah dikirakan permulaan suci bagi dia. Tiba-tiba hari yang ke-16 masih lagi dalam tempoh suci datang darah. Faham tak lagi? Jadi bermakna darah itu datang dalam tempoh suci. Maka darah yang datang dalam tempoh suci dihukumkan darah dia istihadah. Darah dia ni istihadah. Sebut boleh? Ingat benda. Darah istihadah. Adapun hak yang pertama tadi tak berhenti langsung. 14, 15, 16. Faham? Ada suci tak situ? Tak ada. Jadi apa bila tak ada suci? Tak boleh kita kata hari yang ke-16 istihadah.
Hari yang 1 ke 15, haid tak boleh. Tak boleh, tak kena gitu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita baca sekali lagi ya. Fa in abarahu, maka jika melepasilah darah tersebut sebanyak-banyak haid, abara dam aktsarul haid. Fa in kanat mubtada'atan mumayyizatan bi antara qawiyan wa dha'ifan fa dha'ifu istihadatun wal qawiyyu haidun. Kalau dia kali pertama datang haid, lepas tu dia dapat membezakan sifat darah. Maksud dapat membezakan adalah dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat, iaitu ada sifat yang kuat dan ada sifat yang lemah. Di sifat darah ada 3. Dia sepakat ulama mengatakan antara sifat darah adalah warna. Warna tu sepakat. Warna darah yang pertamanya adalah hitam. Yang keduanya merah. Yang ketiganya perang ataupun coklat ataupun koko kita kata. Yang keempatnya adalah kuning. Yang kelimanya adalah keruh. Keruh ni adalah seperti air yang bercampur dengan tanah selepas daripada hujan. Okey, boleh faham? Tu keruh. Tu warna darah belaka. Tu sifat darah. Pekat dengan cair, bau kuat dengan bau tidak kuat, adakah termasuk dalam sifat darah yang diambil kira? Ya, sifat darah. Adakah diambil kira dalam penentuan haid ataupun dalam membezakan haid dengan istihadah? Ambil kira ke tak? Di sini berlaku khilaf. Ada setengah ulama kata tak, hanya sifat darah, hanya hak yang diambil kira hanyalah warna sahaja. Namun pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, pekat cair diambil kira. Pekat lebih kuat daripada cair. Bau busuk lebih kuat daripada bau tak busuk mana. Darah semua busuk, cuma busuk kuat dengan busuk tak kuat. Okey, boleh faham? Itu dipanggil sifat darah. Jadi kalau dia melihat darah saat itu keluar lebih daripada satu sifat, ada sifat kuat dan ada sifat lemah. Okey, begini hik dia. Fadha'ifu istihadah. Darah yang lemah tu adalah istihadah. Wal qawiyyu haidun. Dan darah yang kuat itu adalah haid. Okey, sebagai contoh. Dengan molek kita buat contoh. Seorang perempuan ni, dia baru berusia 12 tahun. Sebelum ni tak pernah datang haid. Ni kali pertama datang haid. Umur 12 tahun. Darah. Balik sekolah tu, tengok benda pula darah Balik cepat-cepat dia. Khabar ke mak dia, mak, darah mak. Sudahlah mak. Ke COVID mak? Hai, mak kata bukan COVID. Cukup umur dah tu, sampai umur dah tu. Darah haid dah tu. Okey, kali pertama. Jadi apabila darah haid, maka bermakna dia mula dah balik. Sebab antara tanda balik adalah keluar haid. Okey, dia balik. Hari pertama, dah semayang. Hari kedua, dah semayang. Hari ketiga, dah semayang. Hari keempat, dah semayang. Hari kelima, dah semayang. Hari keenam, dah semayang. Hari ketujuh, kau dah semayang. Warna hitam. Darah hitam. Hari ke-8, merah. Tak boleh semayang lagi. 9 merah. Tak boleh semayang lagi. 10 merah. Tak boleh semayang. 11 merah. Tak boleh semayang. Sebab tak boleh semayang? Sebab darah tu duduk dalam waktu yang mungkin dihukumkan haid. Tak boleh semayang. Jadi 7 hari hitam. Hari ke-8 merah tak boleh semayang. 9 merah tak boleh semayang. 10, 11, 12, 13 merah. 14 merah. 15 merah. 16 lagi ada lagi darah. Situ baru dia tahu darah. Dia ada darah istihadah. Hari ke-16 baru dia tahu. Jadi dia pun ingat balik. Oh, aku daripada hari yang pertama sampai ke hari yang ke-8 warna hitam. Ingat lagi lah. Faham? Lepas tu daripada hari yang ke-8 hingga hari yang ke-14. Hari pertama sampai ke hari ke-7 warna hitam. Daripada hari ke-8 sampai ke hari yang ke-16 merah. Jadi bermakna dia mumayyizah. Pada mumayyizah, dia dapat membezakan sifat darah kerana dia melihat darah ada darah kuat, ada darah yang lemah. Maka haid dia berapa hari? Hak 7 hari. Hak darah kuat darah hitam Manakala darah merah hukum dia adalah istihadah. Ni contoh saja. Darah merah hukum dia benda istihadah. Jadi apabila darah merah hukum dia istihadah, dia semayang tak tadi? Tak. Maka wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh merah tu. Cuma dia tidak tahu hari yang ke-8 sehingga hari yang ke-15 istihadah, melainkan pada hari yang ke-16. Faham? Maka wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan pada hari yang ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hari ke-16 tak qada sebab hari ke-16 dia tahu dah dia ada darah istihadah.
Hari ke-16 qada orang dia mula sembahyang dalam waktu. Okey, boleh faham ke qada mi? Qada. Ami kata esok hamba sembahyang subuh, esok kena qada dah. Subuh hamba. Dia apa pula esok kena qada? Tak tahu rasa kena qada esok subuh. Sebab apa? Nak bangun lewat? Tak Mana siapa bangun lewat tu imam bangun awal nak qada. Tak mana boleh nak qada. Tak masuk lagi. Faham? Qada ni hak lepas dah. Hari ke-16 nak qada dia pula. Tak masuk lagi sembahyang ni. Hari ke-16 kena tunai ya. Hak lepas dah kena qada mula. Okey jelas dah. Habis. Jadi darah yang lemah adalah istihadah, darah yang kuat adalah haid. Mudah je. Darah lemah istihadah, darah kuat haid. Ni kalau orang hak yang pertama. Dah kalau orang penuh dah datang, nanti dulu jangan gaduh, sesa. Hak dah habis lagi. Allah gaduhnya nanti dulu, sesa. Gitu. Tapi dengan syarat, berapa syarat? 3 syarat dia disebut di sini. Yang pertama, illam yanqus an aqallihi. Jika tidak kurang darah yang kuat saat ni tu, an aqallihi daripada sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid berapa hari? Mesti darah yang kuat jangan kurang daripada sehari semalam. Dan kalau kurang mana kalau kurang? Contoh, dia keluar darah hitam 12 jam. Okay, boleh faham? Darah hitam berapa jam? 12 jam sebagai contoh. Lepas daripada 12 jam, darah merah sampai ke hari yang ke-16. Faham? Jadi darah hitam cukup dah sehari semalam? Tak cukup. Cukup syarat tak? Tak cukup syarat. Boleh tak kita kata darah hitam haid? Dia tak min? Berapa tak boleh? Tak cukup syarat mana boleh? Kalau kita kata darah hitam haid, jadi bermakna haid dia berapa jam? 12 jam. Sedangkan sekurang-kurang haid, sehari semalam. Berarti molek. Kena semangat sikit sebab tempat payah kena semangat kan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas tak? Dah Kang dapat beza kan? Betul dapat beza tapi tak cukup dia. Tak cukup syarat. Apabila tak cukup syarat, maka sama hukum dia dengan perempuan yang tidak dapat membezakan sifat darah. Dah ada hukum kalau tak dapat bezakan sifat darah. Lepas daripada ni, jangan gaduh. Sesa. Gitu. Wala abara aktharahu. Tapi ada kot orang puang. Orang puang. Ada orang rakyat dah dia dah kena gitu. Kalau awak keluar sampai lebih daripada 15 hari, awak dah boleh kata hik dia 15 hari. Hari ke-16 istihadah tak betul gitu. Dia ada perincian dia. Dia kata, tak saya dengar gitu. Mak saya khabar gitu. Dan mak awak ustazah ke? Tak. Mak awak dah ustazah. Tak. Ni ustaz khabar Ustaz yang ngajar hik khabar percaya kau. Ada kau apa tak percaya? Ada jenis orang puang gitu. Nak orang ni. Nak orang ni. Dia tak percaya. Dia percaya ke mak dia lagi. Walaupun mak dia dah belajar. Boleh tahan sikit. Percaya ke mak. Lepas tu percaya ke kawan-kawan dia. Kawan dia hak duduk sekolah. Hak lepok sekali dengan dia. Hak duduk WhatsApp sekali. Tak belajar kok. Percaya hak tu. Ataupun percaya hak yang tertulis di model. Dia ada tulis model suka-suka hik 5 sehari semalam pun. Ada tulis. Di pack model dia. Hak percaya hak tu. Gitu jadi kepelek pula. Lepas tu orang khabar ustaz khabar. Dia kata ustaz orang lelaki dah tahu bab orang puang. Dia tak tahu bab orang puang. Dia tak tahu bab orang puang dia kata. Orang lelaki tahu tak tahu orang lelaki mana datang haid. Cuba kaji dalam sejarah ulama-ulama hak yang mempericikan bab haid. Orang lelaki orang puang. Orang lelaki. Hanya segelintir, sebilangan yang cukup kecil saja perempuan. Faham? Dia sebenarnya bukanlah syarat nak pandai bab haid ni mesti orang puang. Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Ustaz Tarmizi Taha dia jawab orang ni. Kalau gitu syarat benda pakar pesakit puang ni mesti kena orang puang. Pakar pesakit puang mesti kena orang puang. Faham tak lagi? Pakar pesakit buah pinggang kena orang hak yang pernah
sakit buah pinggang. Tak kena kita, tak kena kaedah tu. Faham tak lagi? Tak kena kaedah tu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda tu pernah dialami oleh kita, pernah alami, rupanya orang-orang sebelum ni pernah alami juga. Tapi sedaplah hujah Syekh Tirmizi Taha hafizahullah Subhanahu Wa Taala. Dia kata tidak disyaratkan benda pakar pesakit puang adalah orang puang. Adakah mesti pakar sakit puang-puang? Tak. Faham? Ramai mana orang lelaki menjadi pakar kepada pesakit puang? Adakah mesti orang yang nak jadi pakar sesuatu perkara mesti dia kena mengalami benda tu dulu? Tak. Kalau gitu pakar pesakit buah pinggang, dia kena sakit buah pinggang dulu lah. Tak gitu. Dia alami lah. Okey. Pakar dia pakar bahagian menyambut kelahiran mesti dia kena beranak dulu lah. Orang lelaki dia beranak dulu. Bengong habis kata. Jangan kering habis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama, jangan kurang darah yang kuat tu daripada sekurang-kurang haid. Syarat yang kedua, wala abara aktsarah, dan tidak melepasilah sebanyak-banyak darah yang kuat. Wala abara ay abaral qawi, dan tidak melepasi darah yang kuat itu aktsarahu sebanyak-banyak haid. Okey, sebanyak-banyak haid berapa hari? 15 hari. Jangan darah kuat lebih daripada 15 hari. Kalau lebih daripada 15 hari, walaupun dia dapat membezakan sifat darah, maka hukum dia bukan begini. Hukum dia lain. Hukum dia macam orang tak dapat membezakan sifat darah. Contoh kan dia contoh. Orang puang ni daripada hari pertama sampai ke hari yang ke-16 darah hitam. Hari 17 darah merah. Boleh tak kita kata hak kuat tu haid, hak lemah tu istihadah? Boleh tak? Baru tak boleh ni. Tak berhati. Kerana adik. Hari pertama sampai ke hari yang ke-16 darah hitam. Hari ke-17 darah merah. Okey, hari ke-18 pun darah merah. Dia dapat beza tak sifat darah? Dapat beza sebab ada dua sifat. Boleh tak kita kata darah kuat haid? Baru tak boleh. Sebab darah yang kuat lebih daripada sebanyak-banyak haid. Kalau kita kata darah kuat haid, jadi bermakna haid berapa hari semua sekali? 16. Sedangkan sebanyak-banyak haid berapa hari? 15. Sebab tu syarat yang kedua, jangan darah yang kuat lebih daripada berapa hari? 15 hari. Okey, boleh faham? Berapa dah syarat dia? 2. Wala naqasad dha'ifu an aqalli tuhri, dan tidak juga kurang darah yang lemah daripada sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci berapa hari? 15 hari. Jadi darah yang lemah jangan kurang daripada 15 hari. Kalau darah lemah kurang daripada 15 hari, walaupun dia tengok dua sifat, maka dikirakan tak cukup syarat, maka seperti dia tengok darah satu sifat hukum dia. Yang hukum satu sifat, kita akan bincang lagi akan datang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita buat contoh. Orang puang ni, dia keluar darah hitam 7 hari. Ni darah hitam 7 hari ni. Lepas tu lepas darah hitam 7 hari, darah merah 10 hari. Darah merah 10 hari. 7 hari darah hitam, 10 hari darah merah. Okey, berapa hari dah semua sekali yang? 17. Hari ke-18 darah hitam pula. 7 hari pula. Jadi 24 hari. Tak gitu? 7 hari darah hitam, 10 hari darah merah, 7 hari pula darah hitam. Nampak lagi? Maka kita tak boleh kata darah kuat tu haid. Darah lemah tu istihadah, tak boleh. Sebab apa? Sebab kena ingat apabila kita kata darah tu istihadah, bermakna tempoh istihadah tu tempoh apa? Tempoh suci. Dia tempoh istihadah, tempoh suci. Sebab itulah perempuan yang keluar darah istihadah wajib sembahyang ke tak? Wajib sembahyang. Sebab dia wajib sembahyang? Kerana dia berada pada tempoh suci. Okey, boleh faham? Sekurang-kurang suci berapa hari? Jadi kalau kita kata 10 hari darah merah 40 hari tu istihadah, jadi bermakna suci dia hanya 10 hari je. Lepas tu hak yang datang pula darah hitam tu haid. Sedangkan sekurang-kurang suci di antara dua haid berapa hari? 15 hari 15 malam. Jelas tak? Jelas kan?
Jadi kalau orang puang keluar darah 7 hari hitam, 10 hari merah, 7 hari pula hitam, maka dia ni adalah ghairu ataupun mumayyizah, dapat membezakan sifat darah. Sebab dia lihat darah lebih daripada 2 sifat. Lebih daripada 2 sifat, lebih daripada 1 sifat. Ada sifat yang kuat, ada sifat yang lemah. Tapi oleh kerana tidak cukup syarat yang ketiga tidak cukup, maka sama dengan tidak dapat membezakan sifat darah. Okey, boleh faham? Okey, kita buat contoh 7 hitam, 10 merah, 7 hitam pula. Okey, orang puang ni datang 7 hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, tak bayang. Hari ke-8 merah, tak bayang lagi. Sebab waktu imkan lagi. 9 merah, tak bayang. 10 merah, 11 merah, 12 merah, 13 merah, 14 merah, 15 merah, tak bayang lagi. 16 merah lagi. Oh, jadi bermakna di situ dia tahu dia mempunyai darah istihadah. Dia mempunyai darah benda, darah istihadah. Jadi bermakna 7, ni pada Zahid. 7 hari haid, lepas tu hari ke-8 sampai ke hari ke-15 adalah istihadah. Hari ke-16 pun istihadah juga. Hari ke-16 istihadah, 17 istihadah, tiba-tiba 18 hitam balik. Oh. Jadi bermakna tadi kita kata 7 hitam haid, tak kena weh. Tak kena sebab dah cukup benda. Dah cukup syarat. Faham? Dah cukup syarat. Jadi dah warna. Nanti kita akan bincang lagu mana hak yang dah cukup syarat. Bagaimana haid dia. Kalau dah cukup syarat lagi. Jelas kan? Nanti kita akan bincang berapa hari haid dia. Sebab dah cukup syarat Nampak? Cuma syarat yang ketiga ni, perhati molek. Syarat yang ketiga, mesti darah lemah, benda tidak kurang daripada sekuang-kuang suci, tidak kurang daripada 5 hari. Bagi darah yang keluar secara berterusan. Kalau dia tidak keluar secara berterusan, maka syarat yang ketiga tidak terpakai. Lagu mana tidak keluar secara berterusan? Sebagai contoh. Orang puan ni datang darah hitam 10 hari. Lepas tu lepas daripada darah hitam 10 hari, hari ke-11 darah merah. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 darah merah. Berapa hari darah merah? 10 hari darah hitam, 11 sampai ke 18 merah. Berapa hari darah merah? 8 hari darah merah. Nak ngira pula orang dah. Tengah-tengah malam ni kata. Allah Rabbi. 8 hari darah merah. Lepas tu dah mari, hari ke-11 dah mari dah. Kata ulama, dia darah hitam. 8 hari darah merah adalah istihadah. Dah kan tak cukup kan? Tak cukup kan 15 hari? Tak apa kata istihadah, sedangkan kita nak kata istihadah darah lemah tu, mesti kena cukup darah lemah tu 15 hari. Ni dah cukup 15 hari. Dah apa ni dah cukup pun. Sebab darah ni tidak berterusan. Darah bertidah tu kan? Faham tak lagi? Darah bertidah kan? Okey, jelas tak? Habis. Tu kena ingat. Katanya au mubtada'atan la mumayyizatan bi an ra'athu bi sifatin au faqadat syarta tamyizin au mubtadi'atan. Di situ dibaca mubtada'ah ke mubtadi'ah? Dia dah bagi data. Betul dah. Kita anai kita dah bagi bawah salah. Dia bukan dah bagi bawah, dia kena dah bagi data. Au mubtada'atan la mumayyizatan, ataupun dia kali pertama datang darah la mumayyizatan, tidak dapat membezakan sifat darah, dengan makna dia melihat darah keluar di atas satu sifat sahaja. Okey, boleh faham? Darah keluar satu sifat. Dia kali pertama lah. Kena ingat masalah ni, kali pertama datang darah kena kait dengan masalah darah melepasi 15 hari. Kita cerita dah. Walaupun kita nak khabar. Jangan tinggal asas perbincangan. Tidak jadi sesak barat. Kita kata jadi sesak barat. Orang tua dulu kata gitu kan. Sesak barat. Sebab orang barat sesak. Sesak barat jadi. Au mubtada'atan ataupun kali pertama dia keluar darah. Perempuan yang darah dia keluar melepasi sebanyak-banyak haid, dia kali pertama keluar darah.
Dan dia tidak dapat membezakan sifat darah. Dia melihat darah satu sifat je. Bi'an ra'athu bisifah. Dengan bahawa dia melihat. Ra'at melihatlah ia mubtada'ahu akan dia akan adam bisifatin dengan satu sifat. Satu sifat je. Tak ada sifat kuat, sifat lemah. Hitam belaka. Merah belaka. Kokoh belaka. Kuning belaka. Sebagai contoh. Au faqadat syarta tamyiz, ataupun luput syarat tamyiz. Luput ni tak cukup syarat tamyiz. Syarat tamyiz ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertamanya darah yang kuat jangan kurang daripada sehari semalam. Yang keduanya darah kuat jangan lebih daripada 15 hari 15 malam. Yang ketiganya darah yang lemah tidak kurang daripada 15 hari 15 malam. Tu dipanggil 3 syarat tamyiz. Jadi orang puan ni kali pertama datang darah, dia tidak dapat membezakan sifat darah. Ataupun dia dapat membezakan sifat darah tetapi tidak cukup syarat tamyiz. Kalau kata syarat tamyiz, tadi lah. 3 lah. Maka jawabnya fal azharu. Qaul al azhar. Anna haidhaha yaumun wa laylah. Bahawasanya haid dia berapa hari? Sehari dan semalam. Dia sehari semalam je. Kerana gugurnya sembahyang dalam tempoh sehari semalam adalah perkara yang diyakini. Faham tak? Sebab benda diyakini. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Gugurnya sembahyang dalam tempoh sehari semalam adalah hal yang diyakini. Manakala gugurnya sembahyang pada hari yang kedua adalah hal yang diragui. Asal setiap mukallaf diwajibkan sembahyang. Yang menggugurkan sembahyang adalah haid. Ketika diragui yang datang itu adalah haid, maka ia tidak dapat menggugurkan asal kewajipan sembahyang. Kita dalam kaedah fiqh menyebut bahawasanya al-yaqin la yuzalu bisyak. Benda yang yakin tidak dihilangkan dengan syak. Al-yaqin yuzalu bimithlihi au bi amaratin zahirah. Benda yang yakin dihilangkan dengan yakin yang seumpamanya ataupun dengan alamat yang jelas. Kalau ada alamat yang jelas, walaupun tidak yakin tapi ada alamat yang jelas juga dia gugur benda yang yakin dalam beberapa keadaan tertentu. Okay, boleh faham? Dalam beberapa keadaan tertentu. Baik. Katanya fal azharu anna haidhaha yaumun wa lailah. Qaul al-azhar bahawasanya haidnya sehari semalam wa tuhruha 29 dan sucinya 29. Jadi kitaran haid dia berapa hari? Kitaran haid dan suci dia berapa hari? 30. Sehari semalam haid, 29 suci. Ni bagi darah yang keluar secara berterusan. Contoh, dia kali pertama datang darah, sampai ke 100 hari datang darah. Tu dipanggil dia berterusan. Hari pertama sampai ke hari yang ke 100, satu sifat je. Warna merah, tak bertukar-tukar. Faham? Maka pada hari yang ke-16 baru dia mengetahui dia mempunyai darah istihadah. Okey, dia dapat beza tak sifat darah? Tak, sebab satu sifat kan. Maka haid dia adalah sehari semalam. Sebab sehari semalam adalah benda waktu yang diyakini gugurnya sembahyang. Hari kedua mungkin tak haid. Mungkin. Mungkin tak tidak. Mungkin juga. Jadi oleh kerana diragui, tidak yakin haid dan tidak ada tanda yang jelas, maka ketika tu ia tidak dapat menggugurkan kewajipan sembahyang. Faham? Jadi sembahyang yang ditinggal daripada hari yang kedua sampai hari yang ke-15 wajib dia kena qada balik. Suci dia 29 hari. Sehari semalam haid, suci 29 hari. Tempoh yang kita kata suci 29 hari tu dihukumkan istihadah. Sebab kita kabadah tempoh darah istihadah hukum dia benda. Hukum suci. Okey, boleh faham? Hukum dia adalah hukum suci. Jadi bermakna hari ke-31 haid yang baru. 32 hingga 60 suci. 32 60 tu suci maksudnya istihadah. 61 haid baru. 62 hingga 90 adalah
suci. Maksud dia istihadah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya fal azharu anna haidhaha yaumun wa lailah wa tuhruha, boleh baca wa tuhraha, boleh baca wa tuhraha, boleh baca wa tuhruha, wa tuhraha, boleh baca belah kedua. Wa tuhruha 29 dan sucinya 29 hari. Berapa dah? Dua. Au mu'tadatan, ataupun perempuan yang beradab. Maksud beradab pernah dah datang haid sebelum daripada ni. Bi an sabaqa laha haidun wa tuhurun, dengan bahawa telah terdahulu baginya haid dan suci. Sebelum ni pernah dah haid, sebelum ni pernah dah suci. Maka faturaddu ilaihima qadran wa waqtah. Maka dikembalikan akan mu'tadah, hak yang tidak mumayyizah. Mu'tadah hak yang tidak mumayyizah ni. Mu'tadah ghaira mumayyizah, kena buat gitu. Au mu'tadatan ay ghaira mumayyizah. Hak yang tidak dapat membezakan sifat darah ataupun dapat membezakan sifat darah tapi tidak cukup syarat tamyiz. Golongan ni, hak ni, kategori ni, faturaddu ilaihima, maka dikembalikan kepada keduanya haid dan suci, qadran wa waqtan, kadar dan waktu. Tengok haid sebelum ni lah. Sebelum ni adalah haid yang paling dekat sekali. Kalau dia berlaku masalah ni pada bulan Syawal, pada bulan Syawal, jadi bermakna kena tengok haid pada bulan Ramadan. Kalau berlaku pada bulan Ramadan masalah ni, maka kena tengok haid pada bulan Sya'ban. Faham? Tengok sebelum. Maka dikembalikan kepadanya qadran, kadar. Kadar ni berapa hari? 3 hari ke 4 hari ke 5 hari ke haid dia, lepas tu suci berapa hari? 29 hari ke suci? Sebagai contoh. Haid dia 7 hari sebelum ni, suci dia 22 hari. Atau haid 7 hari, suci 23 hari sebelum daripada ni. Tu dipanggil benda kadar. Wa waqtan, dan waktu. Waktu benda awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan. Biasa awal bulan haid, lepas tu tengah bulan akhir bulan suci. Begitu biasa. Itu dia panggil benda waqtan wa waqtan. Katanya wa tathbutu bi marratin fil asah, dan sabitlah adat dengan sekali pada kaul asah. Adat dikirakan sekali pada kaul asah. Jadi orang puan ni pada umur dia 12 tahun. Pada bulan Muharram keluar darah. Keluar darah sebanyak 10 hari. Lepas tu tak hari dah lah. Jadi bermakna haid dia 10 hari lah. Tu kali pertama. Kali pertama. Kali kedua, datang darah lebih daripada 15 hari. Okey, dia datang darah lebih daripada 15 hari. Jadi sebelum daripada sekali je berlaku 10 hari. Maka kira 10 hari saat itu kira adat dah. Sebab sabit adat dengan sekali. Faham? Sabit adat dengan sekali. Dan adat ni diambil hak yang paling dekat. Kalau orang puan ni bulan Muharram datang 7 hari. 7 hari haid, 23 hari suci. Bulan Muharram Safar 8 hari haid, 22 suci. Rabiul Awal 9 hari haid, 21 suci. Macam faham lagi ah? 9 Rabiul Awal, Rabiul Akhir 5 hari haid, 25 suci. Faham? Jamadil Awal 6 hari haid, 24 suci. Sebagai contoh. Rabiul Akhir 10 hari haid, 20 hari suci. Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Lepas tu Rejab. Rejab pula 14 hari haid, 14 hari suci. Sebagai contoh tengok dah sama kan? Banyak Rejab. Sya'ban lebih daripada 15 hari. Satu sifat pula. Okey, boleh faham? Maka dia kena ambil adat dia sebelum daripada ni, kadar dan waktu. Jadi kadar dia berapa hari? 14 hari. Awal bulan ke akhir bulan, kata awal bulan ambil awal bulan. Faham? Jelas dah? Baik. Dan adat dia kan, banyak orang ada hak 7 hari, ada hak 6 hari, ada 14 hari. Ambil hak yang paling last sekali. Okay, boleh faham? Ambil hak yang paling last sekali. Paling last sekali berapa hari? 14 hari. Dah ingat dah? 14 hari. Okay, habis. Katanya, watasbutu ay watasbutul adatu bimarratin fil asah. Dengan sekali mengikut kaul asah. Okey, Sa'di. Mu'tadah ghairu mumayyizah. Saat ni mu'tadah ghairu mumayyizah.
Ni kita nak bincang hak mu'tadah mumayyizah pula. Wa yuhkamu lil mu'tadatil mumayyizati bitamyiz ilal adah. Dan dihukumkan bagi perempuan hak yang berada yang dapat membezakan sifat darah. Jadi dia ni biasanya adat dia 7 haid 23 suci. 7 haid 23 suci. Masuk bulan ni 10 darah hitam, 11, 12, 13, 14, 15, 16 merah. Okey, dia ada adah dan dia ada tamyiz. Faham tak lagi? Sebab dia mu'tadah. Kalau ikut adat dia, 7 hari dia haid. Kalau ikut tamyiz, 10 hari haid. Sebab darah hitam 10 hari ya. Maka kena kira adat ke kira tamyiz. Katanya wa yuhkamu lil mu'tadatil mumayyizati. Dihukumkan bagi perempuan. Dihukumkan bagi perempuan, diberi hukum bagi perempuan yang beradat, yang dapat membezakan sifat darah, dihukumkan bitamyiz dengan tamyiz. Maksud dengan tamyiz, hak yang kuat haid, hak yang nama istihadah. Itu makna dengan tamyiz. Lal adati bukanlah dengan adat. Adat tak kira. Fil asah mengikut kaul asah. Jadi adat tu kena kira apabila tidak ada tamyiz. Ketika ada tamyiz, kena dahulukan tamyiz terlebih dahulu. Faham? Jadi bermakna muqabil asah, dia kata ambil adat. Muqabil asah ambil adat. Sebab itulah kita kena ingat, di sana muqabil asah pandangan dia kuat. Dan anda pun kalau orang tanya anda masalah, tambah-tambah orang WhatsApp, kita tanya banyak-banyak kali, darah sifat ada beza, kata ada beza tapi tak gerti nak hurah, anda kita pakai mudah je. Pakai ambil pandangan yang kedua. Jadi nak selesai juga masalah dia kan, kita ambil pandangan yang kedua, kita terus suruh dia kembali kepada adat. Okey, boleh faham kan? Adat dia, adat awak wan dia sebelum ni. Hit wan ni, berapa hari? Mari awal bulan, tengah bulan, ke akhir bulan. Akhir waktu lah. Au mutahayyiratan ataupun mutahayyirah. Mutahayyirah ni yang tercengang-cengang. Hak yang bingung. Bukan. Kita ada bengong, kita ada bingung. Kebingungan. Faham lagi? Bengong. Waktu saudara bodoh. Ni bingung. Dia tidak bingung. Tak jelas. Warna itu mutahayyirah. Lagu mana mutahayyirah bi an-nasyah. Dia mutahayyirah ni adalah mu'tadah ghairu mumayyizah. Itu mutahayyirah. Mutahayyirah ni adalah mu'tadah ghairu mumayyizah. Perempuan yang tidak dapat membezakan sifat darah, dia ingat adat dia sebelum daripada ni, dia ada adat dia. Dan dia ingat adat kadar dan waktu. Ada kala dah ingat belaka, dah ingat belaka, itu dipanggil mutahayyirah. Mutahayyirah bi an nasiyat adataha qadaran wa waqtan. Dengan bahawa lupalah ia akan adatnya kadar dan waktu. Allah lupa weh. Berapa hari? Awal bulan ke tengah bulan, akhir bulan ke, lupa weh. Maka mutahayyirah ni fa fi qaulin kamu bertadaah. Maka pada satu pandangan adalah seperti mubtadaah. Perempuan yang kali pertama datang darah. Perempuan yang kali pertama datang darah, hid dia sehari semalam. Ni okey, hid dia sehari semalam seperti dengan mubtadaah. Tapi wal masyhur, pandangan yang masyhur. Ni pandangan mu'tamad. Tadi bukan pandangan mu'tamad, ni pandangan mu'tamad. Wujubul ihtiyat. Wajib dia kena mengambil langkah ihtiyat, langkah berwaspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Itu makna langkah ihtiyat. Lagu mana langkah ihtiyat? Fayahrumul wat'u. Maka haram wati. Setubuh haram. Suami dia oleh setubuh dia. Wa massul mushafi, haram menyentuh mushaf. Wal qira'atu fi ghairi salat, dan haram baca Quran pada selain daripada sembahyang, melainkan kalau niat zikir. Wa tusallil fara'id abadah, dan dia sembahyang fardu selama. Sembahyang fardu wajib kena sembahyang. Wa kadzan naflu fil asah, dan seperti ini sembahyang sunat mengikut qaul asah. Anak sembahyang sunat boleh. Sembahyang fardu dia kena sembahyang sokmo-sokmo. Tak ada masa berhenti. Sebab dia tak yakin kan? Lepas tu wataghtasilu kulli fardin, dan dia kena mandi untuk setiap fardu. Mandi setiap fardu. Nak sembahyang zuhur mandi, asar mandi, maghrib isyak mandi baka. Sebab bimbang waktu tersebut adalah waktu hak yang darah haid dia terputus. Sebab tu wajib kena mandi. Dia kena mandi untuk setiap fardu. Nanti kita kena sambung semulalah untuk perbahasan ni, insya-Allah. Kita sambung semula pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur.
Tadi Ustaz Mang Khabar mungkin ada soalan, jadi kita tengok ada tak soalan. Kalau tak ada, kita pakai berhenti tu. Jadi kalau ada, kita jawab sekejap. Kalau ada lah. Rasanya tak ada tu. Dia dah tulis tu. Okey. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian telaki pada malam ini yang begitu bersemangat. Ustaz, ada satu soalan Ustaz. Ya. Ni ada satu soalan daripada saudara Fazrul Hakim. Assalamualaikum Ustaz, jika muktadah yang keluar darah lemah atau nakak di antara dua darah kuat tapi masih lagi dalam 15 hari dan selebihnya darah lemah dan tiba-tiba dalam darah lemah ada 2 hari kuat, adakah dikira dalam mumayyizah atau ghairu mumayyizah? Okey, waalaikumsalam untuk saudara Fazrul Hakim. Dia kata jika mu'tadah yang keluar darah lemah atau nakak. Mana nak baca sekali lagi? Okey. Jika mu'tadah yang keluar darah lemah atau nakak di antara dua darah kuat tapi masih lagi dalam lingkungan 15 hari dan selebihnya darah lemah dan tiba-tiba dalam darah lemah ada 2 hari kuat, adakah dikirakan dalam mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah? Okey, kita buat contoh. Jadi orang puan tu datang darah 5 hari hitam, 2 hari tak terbit darah, 5 hari hitam pula. Jadi 5 hari, 2 hari, 5 hari, jadi 12 hari. Lepas tu hari ke-13 merah, 14 merah, 15 merah, 16 merah. Lepas tu hari ke-17 hitam pula. Okey, hari ke-18 hitam pula. Kalau kita tengok dia ni adalah mumayyizah. Dia adalah mumayyizah. Cuma tidak cukup syarat. Syarat yang ketiga tak cukup. Sebab darah yang merah saat ni tu, darah yang merah dia tidak cukup berapa hari? 15 hari. Faham tak lagi? Sebab dia datang pula darah hitam situ kan. Jadi apabila tak cukup darah merah 15 hari, maka hukum dia mumayyizah tapi dia mengambil hukum ghairu mumayyizah. Dia mumayyizah tapi mengambil hukum ghairu mumayyizah. Dipanggil dia mumayyizah faqadat syarta tamyiz. Okey, satu. Lepas tu yang kedua sebagai contoh, 5 hari hitam, 2 hari merah, 5 hari hitam. Jadi 12 hari saat ni sebab dia kata nakak. 5 hari hitam, 2 hari merah, 5 hari hitam. Jadi 12 hari. Hari ke-13 merah, 14 merah, 15 merah, 16 merah, 17 merah. Tiba-tiba datang hitam pula. Maka hitam pula saat ni tu, tidak boleh kita hukum haid, dan hak hitam sebelum ni tidak boleh kita hukum haid. Sebab dia dia tidak cukup syarat tamyiz. Jadi tidak cukup syarat tamyiz. Sebenarnya banyak lagi boleh yang kita buat perincian dalam masalah ni. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas pencerahan yang sangat baik pada malam ini dan begitu bersemangat pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kelas yang seterusnya iaitu pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam ini, untuk makluman semua, sesiapa ataupun pengumuman sesiapa yang ingin memberi sumbangan untuk NGO Pertubuhan Gabungan Ilmuwan Terengganu, boleh terus ke nombor akaun tersebut yang ada bawah ni, ataupun boleh WhatsApp ke nombor yang yang ada bawah ni. Bolehlah terus ke nombor akaun ataupun boleh WhatsApp ke nombor yang kita letak bawah ni. Untuk makluman semua, NGO ni kita akan gunakan
untuk majlis-majlis ilmu khususnya di Dom Belah Gading, insya-Allah. Jadi sesiapa yang nak bagi sumbangan bolehlah terus ke nombor akaun tersebut. Sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang join, yang share kuliah kita pada malam ini, dan terima kasih juga kepada Zul Fadli yang tulis ataupun type di komen ni. Jadi untuk mudah faham secara rekannya ada dia type tepi ni tiga catatan. Jadi saya minta maaf banyak-banyak di atas kekurangan, kelemahan sepanjang program kita pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih, kafarah dan suratul Al. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu, tahun iman maju berkah sejahtera. Maju terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan.